Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada minggu ini kita akan berbincang mengenai bab 2 dalam kimia KCSM tingkatan 4 yang bertajuk jirim dan struktur atom. Pada kali ini kita akan fokuskan kepada subtopik kita yang pertama iaitu konsep asas jirim. Pada akhir video ini, apa yang cikgu ingin pelajar capai adalah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan apa itu jirim. Yang kedua, pelajar boleh menerangkan perubahan keadaan jirim. Dan yang ketiga, pelajar boleh menentukan takat lebur dan takat beku naftalina. Okay, mula-mula sekali kita tengok apa itu jirim. So, jirim merupakan sesuatu yang memenuhi ruang dan mempunyai jisim. So, apa sahaja yang memenuhi ruang, apa sahaja yang mempunyai jisim, itu kita panggil jirim. Okay. So, jirim ni terdiri daripada zarah halus dan juga diskrit. Dan jirim wujud dalam 3 keadaan, iaitu keadaan pepejal, cecair dan juga gas. Seterusnya kita tengok perubahan keadaan jirim. So, jirim ini dia boleh berubah daripada berbentuk pepejal kepada cecair ataupun kepada gas. So, perubahan keadaan jirim ini berlaku disebabkan oleh proses pemanasan dan juga proses penyejukan. Di mana semasa proses pemanasan, haba akan diserap, manakala semasa proses penyejukan, haba akan dibebaskan. Jadi apabila proses-proses ini berlaku, maka keadaan jirim akan berubah. Kita tengok yang pertama, daripada pepejal kepada cecair. So, apabila pepejal menyerap haba, peleburan akan berlaku dan pepejal akan menjadi cecair. Dan apabila cecair menyerap haba, pendidihan atau penjejatan akan berlaku, maka dia akan bertukar menjadi gas. Gas pula apabila dia membebaskan tenaga haba, maka proses kondensasi berlaku, maka ia akan bertukar menjadi cecair. Dan apabila cecair membebaskan haba, maka proses pembekuan akan berlaku, maka jirim akan berubah menjadi pepejal. Baik, sekarang kita akan tengok satu persatu ciri yang dimiliki oleh keadaan keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Mula-mula sekali kita pergi kepada pepejal. Susunan zarah dalam pepejal adalah sangat padat dan teratur. Tunjukkan lukisannya ya. So, kalau dalam peperiksaan minta kamu melukis susunan zarah pepejal, harus lukis dengan betul lah. Okay, so dia punya zarah pepejal adalah sangat padat dan teratur. Kamu lukiskan padat. Alamak, tindih pula. Okey, tapi lebih kurang macam tu lah. Padat dan teratur. Okey. Untuk cecair pula, dia padat tetapi tidak teratur. Oh, padat. Teratur. Ni padat. Okey, ada tidak teratur. Tak ada susunan. Okey, macam ni dia nampak yang ini dia ada susunan. Macam tu. Dia susun. Kan. Yang ni dia tak ada susunan. Dia tak ada susunan. Okey. Mana kalau gas pula dia punya susunan zarah adalah berjauhan antara satu sama lain lah. Okey. Kita pergi pula kepada dia punya tenaga kinetik. Okey. So
So, tenaga kinetik dalam pepejal adalah sangat rendah. Tenaga kinetik adalah tenaga yang dimiliki oleh zarah yang bergerak. So, bila dia rapat dan tersusun, dia tak boleh bergerak banyak sangat. Jadi, tenaga dia sangat rendah. Manakala cair, tenaga dia rendah. Walaupun dia rapat, tapi dia tak teratur. Jadi, dia masih boleh bergerak. Bergerak dia berlanggar dengan jiran-jiran dia lah. Manakala tenaga kinetik yang dimiliki oleh zarah dalam gas adalah sangat tinggi sebab dia mempunyai jarak yang sangat jauh, jadi dia mempunyai ruang yang besar dan dia bebas bergerak ke sana kemari. Jadi sebab itu tenaga kinetik dia tinggi. Pergi kepada daya tarikan zarah antara zarah. Okay, di dalam pepejal, daya tarikan antara zarah adalah sangat kuat sebab itu susunan dia rapat. Kedudukan dia rapat dan susun. Untuk daya tarikan zarah antara cecair, zarah cecair pula dia kuat. Ya, dia kuat lah, tapi tidak sekuat pepejal. Manakala dalam gas lemah sebab dia berjauhan antara satu sama lain. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis zarah. So, ada beberapa jenis zarah ya. Yang pertama adalah atom. So, atom ini adalah zarah neutral yang paling kecil. Senang cakap, atom ni merupakan asas kepada pembentukan jirim lah. Sebagaimana asas kepada pembentukan bangunan adalah batu bata. So, atom ni macam batu bata. Okey. Yang kedua adalah ion. Ion macam atom pun zarah yang kecil. Cuma bezanya ion merupakan zarah yang bercas. Sama ada dia bercas positif ataupun bercas negatif. Seterusnya adalah molekul. Molekul adalah zarah neutral yang mempunyai lebih daripada satu atom yang terikat secara kimia. Okey, maksudnya dia ada dua atom. Contohnya macam molekul air. Molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Itu kita panggil sebagai molekul air. So, kita seterusnya tengok kepada pengkelasan jirim. So, jirim kita bahagikan kepada dua, iaitu unsur dan juga sebatian. So, apa yang dimaksudkan unsur adalah bahan yang terdiri daripada satu unsur sahaja. Okey, satu jenis atom sahajalah, senang cakap. Okey, seterusnya adalah sebatian. Sebatian adalah bahan yang terdiri daripada lebih daripada satu jenis unsur yang terikat secara kimia. Okey, kita tengok yang bawahnya lah. So, unsur kita boleh pecahkan lagi kepada dua, sama ada atom unsur ataupun molekul unsur. Manakala sebatian pun sama, kita boleh pecahkan kepada dua, iaitu sebatian molekul dan juga sebatian ion. Okey. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu atom unsur dulu. Untuk unsur tadi, cikgu dah cakap dia pecah kepada dua, iaitu atom unsur dengan molekul unsur. So, atom unsur adalah zarah yang bahan yang terdiri daripada satu jenis zarah saja. Okey, jadi contoh yang diberi kat sini adalah logam natrium dengan gas neon. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu susunan zarah di dalam logam natrium. So, logam natrium ni adalah terdiri daripada atom natrium. Dan logam natrium ni merupakan sejenis pepejal lah. Okay, jadi cikgu lukis ya. Okay, so ini adalah zarah dia. Bila lukis, pastikan lukis dengan rapat dan tersusun. Tapi jangan sampai bertindih. Okey, bolehlah lukisan ni. Okey, so dia terdiri daripada atom natrium saja. So ni nama atom dia. Natrium Na, Na, Na. Semuanya adalah Na lah. Okey. Seterusnya adalah gas neon. So, gas neon adalah gas. So, susunan zarah dia adalah berjauhan antara satu sama lain. So, kita lukis. Tak payah banyak. 1, 2, 3. So, neon dia, nama simbol dia adalah Ne. Okay. So, ini adalah susunan atom dalam atom unsur dalam gas neon dan juga logam natrium. Okay, seterusnya dalam unsur kita ada molekul. Molekul tadi sebagaimana cikgu bagi tahu adalah terdiri daripada lebih daripada satu jenis zarah. Lebih daripada satu atom. Okay, so molekul unsur dia ada satu jenis saja, tapi dia ada lebih daripada satu lah. Okay.
Sebagai contohnya, dibagi kat sini adalah gas oksigen dan gas hidrogen. So, gas oksigen terdiri daripada dua atom oksigen yang bergabung. So, bila atom bergabung dengan atom, dia akan jadi molekul. Okay. So, oksigen ni dia merupakan gas. So, dia ada dua atom yang bercantum. Nama dia O. Okay. So, okay, ni atom lagi. Atom oksigen bergabung dengan atom oksigen membentuk molekul oksigen lah. Okay. Itu maksudnya molekul. Secara ringkasnya adalah molekul ni adalah atom campur atom. So, jadilah molekul lah. Okay. So, sini ada atom oksigen yang bergabung berdua-dua menjadi molekul oksigen. Seterusnya adalah gas hidrogen pun sama juga. Dia terdiri daripada dua atom hidrogen yang bergabung membentuk molekul gas hidrogen. Okay. Okay, ini molekul gas hidrogen. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada sebatian. Sebatian ni merupakan dia ada lebih daripada satu jenis. Okey, satu jenis. Macam tadi sebelum ni kita belajar semua satu jenis je. Oksigen pun sejenis kan, hidrogen pun sejenis. So yang ini dia ada lebih daripada satu jenis atom. Okey. Dia ada terbagi kepada dua, iaitu sebatian molekul dan sebatian ionik. So, sebatian molekul ni terdiri daripada atom bukan logam bergabung dengan atom bukan logam. Okey. Bukan logam bergabung dengan atom bukan logam. Okey. Contoh yang pertama adalah gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida ni terdiri daripada atom karbon dan juga atom oksigen. Okey. So, karbon dioksida ni ditulis secara ringkasnya adalah CO2 kan. So, maksudnya ada satu atom karbon dan satu atom oksigen. Okey, cara lukisnya adalah cikgu lukis satu je lah satu molekul je lah. Okey. So, ni adalah karbon. So, yang ini adalah oksigen. Begitu. So, ini adalah molekul karbon dioksida. Okey, contoh seterusnya adalah air. So, air terdiri daripada atom hidrogen dan juga atom oksigen. Secara ringkasnya kita tulis sebagai H2O. So, yang ni pula kita lukis dia. Okey, ni atom oksigen. Okey. So, ini adalah atom air. Hidrogen. Okey, so ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen membentuk molekul air. So, ini dipanggil sebagai molekul air. Seterusnya kita tengok kepada sebatian ion. So, sebatian ion sama macam apa tadi kita belajar, sebatian terdiri daripada lebih daripada satu jenis atom. So, sebatian ion terdiri daripada atom bukan logam bergabung dengan atom logam. Okey, kat sini dia bagi dua contoh. Yang pertama adalah natrium klorida dan yang kedua adalah kalsium oksida. Okey, kita tengok yang pertama dulu, natrium klorida. So, natrium klorida terdiri daripada atom natrium dan juga atom klorin. Atom klorin lagi satu. Okey, so formula kimianya kita tulis sebagai NaCl. Okey. So, Na adalah atom logam lah. Na.
lagi satu atom dia adalah Cl. Okay, so dia merupakan sejenis pepejal. Jadi cikgu lukis lagi lah. Cl. Begitulah. Dan seterusnya lah. Cikgu lukis 2 sahajalah. Okey, nak lukis lagi satu boleh juga. Na Cl. Okey, macam tu itu adalah susunan atom dekat dalam sebatian natrium klorida. Okey, seterusnya kita pergi pada kalsium oksida. So kalsium oksida terdiri daripada 2 atom. Iaitu yang pertama adalah atom kalsium. Yang kedua adalah atom oksigen. Okey, so kalsium ni logam, yang bukan logam adalah oksigen. So formula kimianya ditulis sebagai CaO. Okey, so kita lukis dulu. Okey, yang bukan logam dululah. O. Cikgu lukis. Okey, banyak dulu lah. Okey, oksigen. Oksigen. Alah, buruklah pula. Lukis mulalah. Okey, cikgu padam. Okey. Okey, lukiskan pula kalsium Ca. Kalsium Ca. Macam itulah. Agak buruk sikit lukisan cikgu. Cikgu minta maaf sebab susah juga lukis pakai tab ni. Okey, tapi bolehlah lebih kurang macam tu Okey, so ada 2 jenis atom dekat dalam satu sebatian tu. Kita ada atom kalsium dan juga atom oksigen. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada takat lebur dan juga takat didih. Okey. So sebelum ni kamu dah pernah belajar juga pasal takat lebur dengan takat didih. Cuma bezanya kita belajar pasal takat lebur dan takat didih air lah. Tapi kali ni dia tunjukkan graf pemanasan naftalina. Okey. Graf ni merupakan graf lakaran. Bila kita kata lakar, maksudnya skala dia tak tepat. Dia tak ada skala kan? Salah. Dia ada skala. Cuma dia tak ada nilai daripada skala. So yang ni kita panggil sebagai lakaran lah. Okey, so untuk graf pemanasan naftalina, dia macam juga air juga. Dia punya kelok ada satu naik, satu mendatar, lepas tu sekali lagi naik. Okey, setiap peringkat ini mempunyai penerangannya tersendirilah. Kalau kita tengok dekat sini titik A ni, kalau kita tengok A ni adalah permulaannya lah, di mana naftalina ni dalam keadaan pepejal. Okey, dalam keadaan pepejal. So apabila dipanaskan, naftalina akan bertukar menjadi cecair. Tapi dia tidak terus macam kita nyala api tu terus dia jadi cecair. Takkan, dia akan ambil masa. Sebab itu kalau kita tengok ada masa yang panjang lah. Contoh dalam ni, tak silap cikgu kalau eksperimen ni kita buat dalam 5 minit macam tu lah. Naftalina akan berubah menjadi cecair. So sepanjang berlaku, dia bukan terus tukar jadi cair kan. Dia ada satu bahagian di mana keadaan dia masih lagi pada keadaan yang bercampur. Okay, so daripada A dengan B. So pada A dengan B ni, keadaan naftalina masih ada keadaan pepejal. Di mana tenaga haba memang diserap lah. Bila panaskan memang tenaga haba akan diserap. So zarah akan bergetar dengan lebih cepat, suhu akan meningkat. Okay, sampai pada titik B, pada titik C ni, suhu akan jadi mendatar. Sebab pada keadaan ini, keadaan zarah naftalina adalah berada dalam sebahagian masih pada keadaan pepejal, tapi sebahagian lagi sudah bertukar menjadi cecair. Okey. So pada keadaan ini, tenaga haba masih diserap, ikatan zarah diatasi. Ikatan zarah diatasi ni maksudnya dia akan berubah dia punya keadaan daripada pepejal kepada
cecair. Okey. Suhu pada ini adalah mala. Mala di sini maksudnya kekal, dia tidak berubah. Sebab itu kalau kamu tengok graf dia jadi mendatar, tak naik. So pada keadaan inilah kita katakan bahawa ini merupakan takat lebur kepada naftalina. Okey. So selepas semua ikatan antara zarah dapat diatasi, iaitu semua zarah keadaan zarah sudah menjadi cecair, maka graf akan naik semula, iaitu suhu akan meningkat, tenaga haba waktu itu diserap dan zarah akan bergetar dengan lebih cepat. Okey, so inilah yang berlaku semasa pemanasan naftalina. Okey. Seterusnya kita tengok graf penyejukan naftalina pula. Kalau kamu tengok dia menurun, okey. So dekat sini pada keadaan P, iaitu pada keadaan dia cecair. So keadaan dia bila kita sejukkan, tenaga haba akan dibebaskan. So zarah akan bergetar dengan lebih perlahan, suhu akan mula menurun lah. So bila masuk dekat Q sehingga ke R, tenaga masih lagi dibebaskan tetapi suhu tidak menurun. Suhu jadi mala kerana tenaga yang dibebaskan tu digunakan untuk membentuk ikatan antara zarah. Sebab dia nak berubah menjadi pepejal. So ikatan antara zarah akan terbentuk dan naftalina akan bertukar menjadi pepejal. So pada waktu inilah yang dipanggil sebagai takat beku. Okey. So selepas semua zarah-zarah naftalina telah bertukar menjadi berada dalam keadaan pepejal, maka graf akan turun semula, iaitu tenaga akan dibebaskan lagi tetapi tenaga itu menyebabkan zarah bergetar menjadi lebih perlahan dan suhu akan menurunlah. Okey, so ini merupakan graf penyejukan naftalina. Maka dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah sudah topik kita pada kali ini. Okey, diharapkan semua mendapat manfaat daripada video yang cikgu berikan ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel cikgu ya. Okey, jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.